Allahumma barik wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kedua-dua kaki anak Adam tidak akan dapat berganjak pada medan penghisapan selagi dia tidak dipersoalkan mengenai 5 perkara, dan selagi jawapan yang boleh diterima tidak didapati. Pertama, mengenai umurnya, di manakah ia dihabiskan. Kedua, mengenai masa mudanya, di manakah ia digunakan. Ketiga, mengenai hartanya, dari sumber manakah ia dihasilkan. Dan keempat, dan di manakah ia dibelanjakan. Kelima, apakah dia telah amalkan berkenaan ilmu yang dia telah tahu. Mishkat Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kedua-dua kaki anak Adam tidak akan dapat berganjak daripada medan penghisapan selagi dia tidak dipersoalkan mengenai 5 perkara, dan selagi jawapan yang boleh diterima tidak didapati. Pertama, mengenai umurnya, di manakah ia dihabiskan. Kedua, mengenai masa mudanya, di manakah ia digunakan. Ketiga, mengenai hartanya, dari sumber manakah ia dihasilkan. Dan keempat, dan di manakah ia dibelanjakan. Dan kelima, apakah yang dia telah amalkan berkenaan ilmu yang dia telah tahu. Mishkat Tirmizi. Hadis ini telah dinukilkan oleh beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma. Dan hadis itu baginda SAW telah menyenaraikan secara ringkas soalan-soalan hisab pada hari kiamat. Peringatan tentang setiap satu pada perkara-perkara itu diberikan oleh baginda SAW dan hadis-hadis lain dalam pelbagai bentuk. Perkara pertama yang akan disoal dan dituntut jawapannya ialah berkenaan umur seseorang. Setiap nafas merupakan satu modal yang sangat bernilai. Di manakah umur itu telah digunakan? Kenapakah kita telah diciptakan? Apakah kehidupan kita untuk suatu maslahat atau untuk satu tujuan, ataupun kita diciptakan sia-sia begitu saja? Perkara kedua yang dinyatakan hadis di atas ialah akan ditanya untuk apakah kekuatan muda kamu telah digunakan. Adakah dalam kerja-kerja yang menyebabkan keredaan dan kesukaan Allah SWT? Adakah dalam beribadat kepada Allah SWT? Adakah dalam membela orang-orang yang dizalimi? Adakah dalam membantu orang-orang yang lemah dan daif, ataupun dalam dosa dan maksiat, dalam kemewahan dan berpoya-poya, dalam menzalimi orang-orang yang lemah, dalam membantu perkara-perkara batil, dalam mendapatkan pendapatan dunia yang haram, atau dalam perkara-perkara sia-sia yang tidak akan memberi apa-apa faedah sama ada di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah hadis, Sayyidina Anas radhiyallahu berkata bahawa pada satu ketika kami ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba baginda SAW tersenyum sehingga nampak gigi-gigi baginda SAW. Kemudian baginda SAW bersabda, adakah kamu tahu kenapa saya tersenyum? Para sahabat telah menjawab bahawa kami tidak tahu. Baginda SAW bersabda, pada hari kiamat nanti seorang hamba akan berkata kepada Rabbnya, ya Allah, kamu telah menghindarkan daku pada sebarang kezaliman. Allah SWT akan berkata, bahkan lantas hamba itu akan berkata, aku tidak menerima mana-mana saksi lain yang memberi persaksian ke atas amalan-amalan burukku. Maka Allah SWT menjawab, jika demikian kami menjadikan kamu sendiri sebagai saksi ke atas diri kamu. Mulutnya akan dimeterai, lalu anggota-anggota badannya akan ditanya. Apabila anggota-anggota badan telah memberi persaksian terhadap semua perbuatan yang telah dilakukannya, maka mohor mulutnya akan dibuka. Lalu dia akan berkata kepada anggota-anggota badannya, celaka kamu, aku melakukan semua ini hanya untuk kamu. Jadi kamu juga yang merasai kerosakan pada perbuatan-perbuatan itu. Sekarang kamu akan memberi saksi terhadap keburukan kamu sendiri. Namun semua anggota-anggota dikuasai. Tiada apa-apa yang boleh dinyatakan berlawanan dengan kebenaran. Dan sebuah hadis lain lagi dinyatakan bahawa anggota-anggota manusia, anggota yang pertama sekali akan berbicara ialah peha kanan. Ia akan memberitahu apakah perbuatan yang telah dilakukan olehnya. Selepas itu anggota-anggota lain pun akan berbicara. Ringkasnya, setiap anggota akan berbicara mengenai amalan baik dan amalan buruk yang telah dilakukan. Justru dalam sebuah hadis lagi Nabi SAW bersabda, hitunglah zikir-zikir kamu, subhanallah, alhamdulillah, dengan jari-jari kamu. Ini adalah kerana pada hari kiamat bahawa anggota-anggota akan dijadikan saksi dan diberi kuasa untuk bertutur. Jadi pada ketika anggota-anggota menyatakan perbuatan dosa yang dilakukan, ia juga akan menyatakan amalan-amalan baik yang telah dia lakukan. Pada masa tangan akan memberitahu bahawa dia telah melakukan perbuatan keji, kezaliman dan perbuatan-perbuatan yang haram. Demikian juga tangan akan memberitahu bahawa ia telah menghitung sebutan nama-nama Allah SWT
memberi sedekah dan banyak amal-amal baik yang lain. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda bahawa jika kamu punya 4 perkara, maka ketiadaan apa-apa benda pun daripada dunia tidak patut dirisaukan. Pertama, menjaga amanah. Kedua, kebenaran dalam kata-kata. Ketiga, perangai dan pembawaan yang baik. Dan keempat, kesucian rezeki. Dalam sebuah hadis nyatakan bahawa bertuahlah seorang yang mempunyai pendapatan yang baik, suci dan halal. Kedua, batin yang soleh. Ketiga, zahir yang mulia. Dan keempat, dan orang ramai terselamat pada keburukannya. Bertuahlah seorang yang beramal dengan ilmunya, yang menginfakkan harta yang lebih pada keperluannya dan menahan dirinya pada kata-kata yang tidak perlu. Semoga Allah SWT, insya-Allah kita sambung. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.